Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan saya diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk sama-sama bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Jadi sebelum itu saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan sokongan dan dukungan. Begitu juga yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalau sahabat-sahabat perasan, kita melakukan pengulangan bacaan ayat yang kita bacakan semalam. Ada beberapa tempat yang saya menerima Alhamdulillah dengan hati terbuka seteguran daripada guru-guru Al-Quran, beberapa lah yang saya tak nak sebut namanya di sini, tetapi menjadi perkara yang besar juga bagi pihak kita, khususnya bagi pihak saya, kerana di bahu saya itu menanggung bebanan yang sangat berat, kerana saya nak memastikan penyampaian saya ini adalah penyampaian yang benar, bukannya yang menyesatkan. Kerana kalau tidak, saya terpaksa bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rendah diri, saya ingin mengucapkan terima kasih walaupun cara dan uslubnya kurang enak lah. Bagi saya, cara menegur itu kurang enak. Kenapa saya kata kurang enak? Kerana dipostkan dalam wall page Facebook beliau.
ala kulli hal, ada saja nombor telefon kita untuk dihubungi, dan saya dengan rendah diri insya-Allah bila diberikan kesempatan selepas ini, selepas PKP ini, insya-Allah akan berjumpa dengan beliau dan akan berguru dengan beliau insya-Allah. Kerana sudah pastilah bila ada orang yang menegur kita, berarti orang itu lebih pandai dan lebih mahir daripada kita. Jadi jangan kita memandang negatif setiap teguran itu. Saya dengan hati berlapang dada menerima, walaupun cara uslubnya itu ada mungkin yang kurang enak. Ada juga yang saya tengok dia tak tulis nama seorang lagi, ini yang individu lain lah, Syekh juga. Individu lain yang ucapan kata-katanya itu saya faham apa yang cuba dimaksudkan itu. Ala kulli hal, terima kasih. Semoga Allah mengampuni segala salah dan dosa kita, dan semoga Allah menerima, kerana hadaf dan tujuan objektif kita adalah sama, untuk mendidik manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan mengulangi bacaan ayat yang kita bacakan semalam, dan alhamdulillah setelah menerima teguran tersebut, saya telah telefon kepada guru Al-Quran saya, guru yang mana saya bersandar padanya, yang saya dapatkan sanad daripada beliau, Syekh Muhammad Abdul Nabi, dan saya pendengarkan bacaannya. Tadi pun sebelum saya live ini, sekali lagi saya call beliau, saya bacakan dan minta ditashihkan bacaan tersebut. Alhamdulillah, semoga segala kesalahan kita itu, saya tidaklah keseluruhannya kesalahan itu, ada satu part itu, tapi insya-Allah sekejap lagi kita tengokkan. Jadi saya minta maaf lah, intro ni agak panjang sedikit. Jadi jika sahabat-sahabat merasakan saya layak untuk jadi guru Quran kepada teman-teman yang nak belajar, teruskan. Jika sahabat-sahabat merasakan sebaliknya, juga tidak ada paksaan. Kerana kita tahu, baru saya sedar bahawa ada dua kumpulan ataupun ada dua kelompok yang menonton kita ini, yang belajar bersama kita ini, ataupun bersama dengan kita ini. Yang pertamanya, orang yang benar-benar nak belajar. Yang kedua, orang yang menunggu mencari kesalahan kita. Ala kulli hal, terima kasih. Terima kasih kerana kita perlukan, hidup kita ini perlukan manusia yang lain menjadi cerminan kepada kita. Bila kita berjalan, kita tidak nampak segala kotoran yang melekat di belakang kita. Jadi, orang yang sekeliling kita inilah yang menjadi cerminan, yang nampak di mana kekotoran ataupun di mana kesilapan yang ada pada kita, dan mereka menegur dan kita terima dengan hati yang terbuka. Jadi, sahabat-sahabat, insya-Allah untuk memberkati majlis kita ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, saya nak ajak sahabat-sahabat kita share dahulu insya-Allah ya. Semoga ianya membantu kawan-kawan, ahli keluarga dan teman-teman kita yang lain, dan juga mungkin saya boleh dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik. Oh, ada yang komen patutlah semalam punya sharing dah tak ada. Memang saya delete kan. Saya selepas live itu, untuk yang sesi malam itu dan pagi ini kita delete kan, sebab itu kita buat posting yang lain, kerana saya tak nak dan saya tak maulah kerana satu dua kesalahan tersebut membuatkan orang berpegang dengan bacaan yang salah. Jadi saya tak nak menanggung dosa tersebut, kerana kita perlu berhati-hati bila kita berurusan dengan Al-Quran. Ini merupakan kalam Allah. Saya sangat teliti dan sangat berhati-hati. Jika berlaku kesalahan, itu sudah pastilah bukan disengajakan. Tidak ada niat di hati saya untuk membawa ajaran yang salah ataupun bacaan yang salah ya. Jadi diharapkan teruskan belajar, dan insya-Allah saya juga committed, dan saya dah bagi tahu kepada guru Al-Quran saya, Syekh Muhammad Abdul Nabi, insya-Allah di mungkin 1-2 minggu ini saya sekali lagi akan membacakan seluruh Al-Quran di hadapan beliau insya-Allah, untuk ditashihkan, untuk diperbetulkan jika ada kesalahan dan kesilapan. Jangan kita berhenti belajarlah, dan insya-Allah saya juga ada beberapa orang lagi guru-guru Al-Quran dalam pemikiran saya yang saya akan pergi berjumpa mereka untuk saya membacakan Al-Quran di hadapan mereka untuk ditashihkan insya-Allah. Kerana kita nak pastikan bahawa apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan ini tidaklah bersalahan ataupun tidaklah salah pada bacaannya. Kerana kita perlu dan wajib kita berhati-hati bila membaca Al-Quran. Jadi ala kulli hal, sahabat-sahabat, marilah
kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan semoga pelajaran kita hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah, teman-temanlah yang menjadi penguat dan orang kata apa, penguat semangat bagi saya ini untuk, walaupun agak sedikit down lah bila saya tidak masalah untuk menerima teguran, tetapi caranya itu kurang manis lah, kurang enak bagi saya lah rasanya. Kerana di setiap live kita berikan nombor telefon kita untuk dihubungi untuk sebarang perkara ya. Bila di postkan di wall Facebook itu, maksudnya seakan-akan untuk menjatuhkan image dan maruah kita juga. Ala kulli hal, semoga saya diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini, untuk saya teruskan berkongsi ini walaupun ada yang kurang senang dengan perkongsian kita ini. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita mulakan dengan isti'azah ya. Kita lihat pada bacaan isti'azah ini, pastikan hamzah dan ainnya itu makhrajnya tepat. Hamzah di pangkal kerongkong a, ain di pertengahan kerongkong au dengan 2 harakat. A'u, dha, zi, zu di hujung lidah. Dan billah, lafz jalalah ini dibaca nipis 2 harakat, jangan dibaca tebal. Billah itu tak betul. Billahi minasyaitan, la saja, kerana ha ada baris yang tersendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dengarkan. Baik sahabat-sahabat, kita teruskan pada ayatnya. Baik, di sinilah di mana khususnya pada kedudukan maswai, di sinilah yang mana saya mengiktiraf kesalahan yang saya lakukan semalam. Jadi insyaAllah kita akan lihatkan kembali ayat ini sebentar lagi ya, khususnya pada tempat maswai di sini insyaAllah ya. Kita lihat dahulu daripada awal. Wa rawadat, wa 1 harakat, ra 2 harakat, wadat ada bunyi angin itu hamasnya. Dat hullati, ha baris dhammah naik di atas lam. Di sini kita dapat lihat hamzah wasal, ada huruf alif yang kepala sod di atasnya, ini tidak dibaca, hanya ada pada tulisan kerana dia berada di pertengahan ayat. Jadi kalau dia berada di awal ayat kita baca allati, tapi disebabkan di pertengahan ayat kita baca warawadat hullati, warawadat hullati 2 harakat, huwa fi baitiha, huwa fi 2 harakat, baitiha, ha makhrajnya di pangkal kerongkong. An, di sini nun mati bertemu nun, dibacakan dengan masuk di sini beserta dengung 2 harakat. An nafsihi, nafsihi 2 harakat, wa ghallaqatil, ghain dan qaf makhrajnya di mana? Ghain makhrajnya di pangkal kerongkong. Wa gha. Manakala qaf makhrajnya di pangkal lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman, qaf makhrajnya di pangkal lidah ini, di belakang bahagian lidahnya. Wa ghallaqatil, ini beza. Ghain gha, qaf qa, gha qa, gha qa. Beza di situ makhraj huruf tersebut. Wa ghallaqatil abwa, ab ada lantunan di sini qala surah. Abwaba wa qalat, ada bunyi hamasnya. Wa qalat
haytalak. Dan kalau waqaf, kafnya diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau kita wasal, sebab di sini waqaf jaiz, boleh wasal, boleh waqaf ya. Wa qalat haytalaka qala ma'a. Itu kalau kita nak sambung. Tapi kalau kita waqaf pada lak, ada bunyi hamasnya, dan terus ibtidak pada qala ma'a. Ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Ma'a, 2 harakat. Za di hujung lidah. Zallah. Dan di sini dibacakan dengan tebal lafz jalalah. Pada isti'azah tadi kita baca lafz jalalah ni dengan nipis. Billah. Manakala di sini kita bacakan dengan tebal. Zallah ma'a. Qala ma'azallah. Kita bacakan dengan tebal, dan bila waqaf mesti tidak kurang dari 2 harakat. Innahu. Di sini kena dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang saya berikan ini. Innahu rabbi. Dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ha pedas di sini. Sana mas ujung lidah keluar. Wai. Di sinilah di mana yang silapan semalam ya. Jadi diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Sana maswai. Begitu ya, insya-Allah. Sekejap lagi kita bacakan. Kemudian dengungkan di sini 2 harakat. Nahu 2 harakat. La juga 2 harakat. Lihud makhrajnya ini di depan lidah macam huruf zal, cuma bunyinya ditebalkan. Yuflihudz zalimun. Dan di sini ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan insya-Allah ayatnya. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Baik, alhamdulillah. Jadi jelas diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada bacaan tadi. Jadi dapatkan bacaan yang betul insya-Allah. Bagi teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran, kalau nak memperdengarkan bacaan ini kepada pihak kami untuk kita tasahihkan insya-Allah, boleh set appointment, kita boleh buat video call insya-Allah, sahabat-sahabat baca, nanti saya dan barisan guru yang lain, kalau tidak sempat saya sendiri insya-Allah akan memperdengarkan bacaan tersebut insya-Allah ya. Kita pastikan bacaan kita itu betul insya-Allah, kerana kena hati-hati. Bacaan Al-Quran ini ada 2 bentuk kesalahan. Yang pertama lahnul jali, yang kedua lahnul qafi. Yang paling bahaya adalah lahnul jali, iaitu tertukar baris dan tertukar makhraj huruf, tertukar huruf, kerana dia merupakan haram hukumnya, berdosa kita ya. Jadi ala kulli hal, sahabat-sahabat diminta lebih berhati-hati dalam kita belajar ini insya-Allah. Kita teruskan. Walaqad, ada lantunan di sini khaqalah. Hammat bihi ni pangkal kerongkom. Mim sabdu wajibul gunnah di sini 2 harakat. Hammat bihi 2 harakat di sini waqaf sili. Kalau nak waqaf jadi bih. Hammat bih, itu kalau waqaf. Kalau wasal, bihi dan hi itu dipanjangkan 2 harakat. Waham, di sini 2 harakat wajibul gunnah. Wahamma biha laula, 4 atau 5 harakat. Ar-ra'a, di sini hukum idgham bila gunnah. Daripada an ra'a
Jadi ar-ra'a. Ar-ra'a burha. Burha. Dipangkal kerongkong. Jangan baca ha, itu ha pedas. Ya. Burhana rabbih. Dan kalau waqaf di sini, hanya diberikan tanda mati mendatang, tanda sukun. Ada jim kecil, waqaf jaiz. Kita waqaf, kalau nak waqaf, kalau wasal, hi dibacakan. Ha itu dibacakan dengan baris kasrah 2 harakat. Kaza, ka, bukan ka. Kaza, za di hujung lidah. Lika, linas, jangan baca linas, tapi linas, sad di sini, bukannya huruf sin. Ya. Linas, rifa, anhus, an, izhar halqi. Jelaskan saja bunyi nun matinya itu. Terus masuk ha baris dhammah di atas sin yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Anhusu 4 atau 5 harakat. Awal sya. Hamzah itu diberikan tanda mati mendatang bila waqaf. Fahsya. Innahu, dengungkan dahulu di sini 2 harakat. Nahu min ai, di ain di pertengahan kerongkong. Ibadinal, nun baris atas naik di atas lam yang bertanda mati di sini. Kha pula makhrajnya di hujung kerongkong. Mukhlasin, sin, jangan sin sebab di sini huruf sad. Sa, si, su. Mukhlasin, sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat ayatnya. Tarik nafas. Kita baca. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Baru berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Okey ke okey ni? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Diharapkan sahabat-sahabat insya-Allah ya diberikan kemudahan untuk mengikuti. Kita nak lihat sedikit komen-komen daripada teman-teman. Kerana komen-komen ni sangat bermanfaat untuk kita menambah baik. Alhamdulillah. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa share-sharekan insya-Allah ya. Jangan lupa kongsi-kongsikan. Dan juga boleh tak saya dapatkan komen Alhamdulillah. Anda yang menonton bersama saya ini termasuk golongan mana ni? Golongan yang nak belajar kah? Golongan yang mencari kesalahan ni? Tolong berikan komen di ruangan bawah insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Wastabaqal, qaf baris atas kita bawa terus di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya tidak, lamnya dibunyikan. Perbezaan adalah pada tanda mati itu sahabat-sahabat dapat lihat. Pada alif lam qamariyah, lamnya bertanda mati. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Wastabaqal baba wa qaddat. Ada bunyi hamas ni tu. Qaddat qamisahu. Qami 2 harakat, sahu 2 harakat hu tersebut. Mi di sini ikhfa hakiki dipanjangkan 2 harakat. Daripada min bunyi izhar kepada min duburiu. Di sini juga dipanjangkan 2 harakat tetapi bukan ikhfa. Di sini idgham bi gunnah. Daripada duburin jadi duburiu. Min duburiu wa alfa ya sayyidaha. Sayyidaha. Ya bersabdu di sini tekankan. Sayyidaha ladal bab. Dan diwaqafkan qaqalah kubra di akhir ini. Ba
merupakan huruf qalqalah. Ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Bila berada di akhir kalimah walaupun berbaris hidup tetapi diberikan tanda mati kerana waqaf kecuali pada tanwin 2 di atas. Itu dia jadi ma'iwat. Nanti kalau ada jumpa contoh saya tunjukkan. Tapi di sini kena berikan pantulan. Ladal bab. Qalat. Qa. 2 harakat. Lat. Ada bunyi hamas itu. Ma jaza'u man. Izhar halqi. Sempurna saja man. Jangan dipanjangkan. Terus masuk. Arada bi ahlika su. 4 atau 5 harakat. An. Dan masuk saja an. Di sini izhar halqi. Jangan dipanjangkan. Terus masuk. Illa. Baca illa. Jangan baca illa. Kerana hamzah baris kasrah bunyi i. Bukannya bunyi e. Illa. Illa ay. Masuk beserta dengung di sini 2 harakat. Idgham bi gunnah. Yusjana au aza. Yusjana au. Nak ke au ni jangan lambat. A di pertengahan kerongkong. Zal baris atas di hujung lidah. Azabun. Di sini izhar halqi. Alim. Bukan ain di sini. Ini huruf hamzah. Alim. Dan di akhir baru dirapatkan mulut. Jangan tutup awal jadi alim. Itu tak betul Alim. Di akhir baru ditutupkan. Baik sahabat-sahabat, perhatikan di sini saya nak tunjukkan tanda dhammatain pada hukum izhar halqi. Baris depannya ditulis macam 69 begini. Kalau pada hukum idgham bi gunnah dia tulis macam ni, 99 ini. Kedua-duanya merupakan baris tanwin. Kedua-duanya dhammatain. Tetapi cara tulisan yang berbeza menunjukkan kepada kita di sini hukum yang berbeza. Begitu juga tanwin di atas bagi hukum izhar dan tanwin di bawah bagi hukum izhar. Tanwin di atas dan bawahnya selari. Ini menunjukkan tanwin izhar. Tanwin bertemu hamzah. Di sini tanwin di depan bertemu hamzah. Di sini mim tanwin bertemu qaf jadi ikhfa hakiki. Di sini tanwin bertemu mim jadi idgham bi gunnah. Kalau teman-teman nak belajar dengan lebih detail, jangan ke mana-mana tentang hukum tajwid ini. Dapatkan buku asal dan tajwid dan rakamannya daripada kami, insya-Allah di akhir nanti saya kongsikan. Jika ada sebarang soalan boleh ajukan di akhir nanti, insya-Allah. Sekarang kita ikuti dahulu bacaannya. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca dahulu ayat ini. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim. Kemudian barulah masuk kepada ayat yang seterusnya. Qala hiya rawadatni. Qala hiya ra. 2 harakat. Wadat. Ada bunyi ahmasnya di situ. Ni. 2 harakat. An. Di sini nun mati bertemu nun. Didengungkan 2 harakat. An nafsi. Dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Wa syahida syah. Wa syahida syah. Wa 1, sya 1, hi 1, da 1, sya 2 harakat. Wa syahida syahidum. Di sini masuk beserta dengung. Asalnya syahidun, datang mim jadi syahidum. Tapi jangan lupa dengungkan 2 harakat. Kemudian sempurna 2 harakat masuk min. Dan bila masuk ke dalam min, jangan dipanjangkan. Di sini izhar halqi. Antara tanda-tanda izhar halqi, selain daripada kita mengingati 6 huruf yang saya beritahu tadi, sahabat-sahabat lihat di atas nun mati tersebut ada tanda mati asli. Juga pada izhar mutlak juga terdapat tanda mati asli. Antaranya 4 perkataan tersebut, ad-dunya, sinwan, qinwan dan juga bunyan.
Jadi kalau jumpa contohnya saya akan peringatkan kembali. Wa syahida syahidum min ahliha. Panjangkan 4 atau 5 harakat. Di sini ikhfa hakiki dipanjangkan 2 harakat dengan samar. Asalnya in jadi 2 harakat. Kana qamisuhu qudda min. Di sini juga ikhfa tapi dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'ala dengan 2 harakat. Min qubulin. Di sini juga ikhfa hakiki disamarkan dengan 2 harakat. Fasadaqat, ada bunyi hamasnya. Wa huwa minal kadhi, di hujung lidah. Wa huwa minal kadhibin. Dan di akhir baru dimasukkan ke dalam nun bagi menyempurnakan hukum ma'aril sukun tersebut. Jangan kita masuk awal di bin, itu tak betul atau diwaqafkan dengan 1 harakat kadhibin, itu juga tidak betul. Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan dahulu insya-Allah ayat ini, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Baru berhenti, tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, teruskan insya-Allah. Yang baru bersama dengan kita, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, kongsi-kongsikan insya-Allah. Semoga kita terus mendapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencuba yang terbaik. Mana mungkin kita menjadi yang terbaik? Kerana yang terbaik itu hanyalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia kita manusia biasa ini pasti ada kesalahan dan kesilapan tersebut. Yang penting selalulah kita bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala salah dan silap kita. Ya, insya-Allah doakan juga Allah mengampunkan dosa saya insya-Allah. Kerana saya juga sebagai hamba Allah yang biasa ini tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, marilah kita bersifat dengan sifat yang tawaduk, yang rendah diri. Jangan kita merasa takabur dan tinggi diri, sombong dan juga riak di atas apa jua yang kita miliki, sama ada ilmu, harta, pangkat ataupun apa jua yang ada di dunia ini yang berada di dalam amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada orang yang diamanahkan dengan suara yang baik, ada orang yang diamanahkan dengan ilmu, ada orang yang diamanahkan dengan pangkat, ada orang yang diamanahkan dengan harta benda dan sebagainya. Gunakanlah amanah tersebut dengan baik. InsyaAllah semoga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini insyaAllah sahabat-sahabat. Diharapkan masih bersemangat ya. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart insyaAllah. Sebagai memberi semangat juga kepada saya untuk meneruskan perkongsian ini kepada teman-teman sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Kita lihat pada ayat yang seterusnya. Di sini didengungkan 2 harakat. Jangan baca falamma, itu tak betul falamma ra'a qamisahu qudda min. Di sini ikhfa hakiki disamarkan 2 harakat. Qudda min duburin qala innahu. Di sini dengungkan 2 harakat. Nahu min. Di sini samarkan 2 harakat ikhfa hakiki. Kaidikun.
Dan bila waqaf, tolong tulis poin ni penting. Bila waqaf pada nun sabdu, pastikan didengungkan 2 harakat. Menjadi kesalahan oleh kebanyakan orang yang membaca diwaqafkan dengan begini. Ini yang salah Min kaidikun. Itu tak betul. Yang betulnya min kaidikun. Barulah berhenti. Inna kaidakun. Di sini juga didengungkan 2 harakat. Samalah seperti di sini. Wajibul gunnah. Na'azim. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Baik. Ayat mana? Ayat ini. Wa in kana qamisu. Maafkan, tadi kita ada tertinggal satu ayat ini. Maafkan sahabat-sahabat. Kita lihat ayat ini dahulu. Wa in ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Kana qamisuhu 2 harakat. Quddami. Sini samarkan 2 harakat. Duburin. Di sini juga ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Fakadzabat, za di hujung lidah. Fakadzabat, ada bunyi hangmasnya. Wa huwa minas sadiqin. Maafkan sahabat-sahabat, kita baca balik ayat ini tertinggal tadi. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Baik, izinkan saya minum air dulu insya-Allah. Bismillah. Baik. So far macam mana? Okey ke okey? Diharapkan sahabat-sahabat boleh ikut boleh belajar sesuatu insya-Allah. Kita nak teruskan ayatnya tadi. Kita bacakan juga sekali lagi. Walaupun kita telah bacakan tadi ayat ini, kita teruskan sekali lagi. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maafkan, tiba-tiba rasa gatal tekak. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sahabat-sahabat lihat ayat yang seterusnya. Hari ini kita baca sampai ayat 30 saja insya-Allah. Selepas itu kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 23 hingga 30. Yusufu a'rid. Di sini hati-hati. Hamzah baris atas bertemu ain. Bunyinya a'. Ra baris kasrah bertemu dad. Rid. A'rid. Tidak ada lantunan di sini. Yusufu a'rid an. An juga izhar halqi. Terus masuk. Hadza. Yusufu a'rid an hadza. Kemudian wastaghfiri li dzambik. Di sini hukum iqlab. Macam mana kita nak mengenal huruf iqlab? Hukum iqlab ialah apabila kita jumpa mim kecil yang ada ekornya ke bawah. Di sana ada 2 mim kecil yang kita jumpa dalam Al-Quran. Yang pertamanya mim iqlab begini, yang keduanya waqaf tam, yang mana mimnya ekor ke tepi itu. Yang itu diberhentikan, diwaqafkan. Manakala di sini ditukarkan. Maksud iqlab ialah menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar 2 harakat. Bibir ini sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Li dzambik.
lidzambik. Dan bila waqaf, kaf itu diberikan tanda mati mendatang. Innaki ku. Di sini dua harakat wajibul gunnah. Nakiku. Di sini ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Timinal kha, di hujung kerongkong. Khati'in. Ti, bukan ti ya. Di sini bukan huruf ta, tetapi huruf ta berbaris kasrah. Tin. Baik, kita dengarkan dahulu insya-Allah ayatnya. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khatiin. Barulah berhenti di situ. Okey, kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Diharapkan teman-teman masih bersemangat untuk kita meneruskan bacaan kita. Sekali lagi, jika ramanya merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya nak mengajak teman-teman untuk kita menekan button share insya-Allah, dan boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah dengan ucapan Alhamdulillah. Wa qala niswatu. Di sini ikhfa hakiki. Tu samarkan. Daripada tun jadi tu, dua harakat. Fil, bukan fil. Fa baris kasrah bunyi fi, bukannya bunyi fe. Bila bertemu lam jadi fil. Madinatim. Ta baris kasrah naik di atas mim yang bertanda mati. Fil madinati ra'atul. Ta baris dhammah naik di atas lam yang bertanda mati. Ra'atul azizi turawidu fataha. Fa satu, ta dua, ha juga dua harakat. An di sini masukkan beserta dengung dua harakat. Nafsih. Dan matikan pada fa dan ha yang diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Qad syaghafaha. Qad, ada khokholah di sini, lantunan khokholah surah. Qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha. Hati-hati, di sini ghain, di sini fa. Jangan tertukar yang mana ghain, yang mana fa. Qad syaghafaha hubba. Dan di sini ma'iwat diwaqafkan. Jadi satu baris dua harakat. Inna, dengungkan di sini dua harakat. Inna lanaraha, juga dua harakat. Fi dhala, tepi lidah ni. Dha ni makhraj, dha ni makhrajnya di tepi lidah. Dhalalim, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan. Dhalalim, di sini masuk beserta dengung daripada dhalalin jadi dhalalim, dengan kadar dengung dua harakat. Fi dhalalim mubin, dan di akhir baru masuk ke dalam nun sekurang-kurangnya dua harakat. Baik, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama ayat ini. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Barulah waqaf di situ. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Sekarangnya masa untuk kita baca bersama-sama daripada awal ayat 23 hingga ayat ke-30. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian tadi untuk kita praktiskan sekarang. Boleh siapa nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 238. Sesiapa yang tidak ada Al-Quran, insya-Allah boleh lihat pada ayat-ayat yang kita bawakan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, suka saya nak mengajak sekali lagi sahabat-sahabat untuk berbuat perkongsian dengan kita tag pasangan ahli keluarga kita, insya-Allah, dan jangan lupa untuk menekan button share
dan berikan saya thumbs up dan juga heart. InsyaAllah setelah selesai ini, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid. InsyaAllah sekejap lagi saya tunjukkan, ada buku situ kan. Kita tunjukkan nanti di bawah itu buku ada. Nanti kita tunjukkan bagaimana kita dapat berikan sebuah buku asas dan tajwid serta rakamannya kepada anda insyaAllah. Kalau boleh saya tunjukkan, ini bukunya yang ada di tangan saya ini. InsyaAllah sekejap lagi saya kongsikan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan buku ini. Kita mulakan insyaAllah bacaannya di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك
إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mempelajari bacaan Al-Quran. InsyaAllah sahabat-sahabat yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan live setiap hari insyaAllah kepada anda ayat-ayatnya, dan insyaAllah semoga amalan kita, bacaan kita sebentar tadi diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah yang hasanah. Jika ada sebarang kesalahan dan kesilapan, itu tidak disengajakan. Baik sahabat-sahabat, bagi mereka yang berhajat untuk belajar balik daripada asas makhraj huruf, daripada sebutan-sebutan huruf dan juga hukum-hukum tajwid satu persatu, insyaAllah jangan lepaskan peluang anda untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid ini. Di tangan saya ini ada buku asas dan tajwid, ada dua buah buku ini. Jika sahabat-sahabat nak dapatkan, jangan lepaskan peluang. Bukan saja kita berikan buku ini yang kita tunjukkan, kita terangkan di bawah ini, dua buah buku ini beserta rakaman buku tersebut, kerana kita telah rakamkan setiap helaian muka surat buku tersebut. Alhamdulillah, untuk panduan kepada teman-teman. Ada yang kata, ada yang komen lah ini, yang komen dia kata, Ustaz, mana boleh mengaji tak berguru? Siapa kata tak berguru? Saya sendiri yang akan membimbing bacaan ini. Dan jika sahabat-sahabat yang menjadi ahli, yang dapat buku ini, yang ikuti pelajaran, kalau ada persoalan, boleh call kita, buat video call untuk kita setkan appointment. InsyaAllah kita set appointment, kita boleh buat video call. Saya akan pendengarkan bacaan tersebut, sahabat-sahabat. Bukannya kita belajar semata-mata daripada telefon ini, tidak. Melalui telefon ini, saya hadir ke dalam pelajaran tersebut. Bukan kita belajar dengan robot. Saya ni bukan robot, saya ni manusia. Jadi insyaAllah, kalau jadi ada yang kata, tak tahulah, orang ni kadang-kadang biasalah, kita tak tahulah apa yang ada dalam hati mereka. Tapi ala kulli hal, kita doakan yang terbaik kepada kita semua dan juga kepada mereka, supaya diberikan kejernihan hati daripada segala dan dengki. Jadi oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, teruskan belajar. Siapa yang nak dapatkan buku ini serta rakamannya, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat boleh tonton video tersebut untuk ketahui kandungan isinya. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan. Tidak ada yuran tahunan dan tidak ada yuran bulanan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali saja seumur hidup. Itu pun kita mengambil sebahagian kecil saja daripada kos terbitan buku, kita publish buku kita, kita post kepada anda kos rakaman kita, dan sedikit kos live dan tim member kita yang terlibat ini. Itu pun hanya untuk serendah RM270 seumur hidup. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Jadi sahabat-sahabat yang berhajat, kalau ada yang berminat untuk mendapat panduan bacaan mengaji Al-Quran daripada asas, untuk memberikan keyakinan. Mungkin selama ni kita baca Al-Quran tapi tidak yakin benar ke, salah ke, betul ke, yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana didengungkan, yang mana diizharkan, yang mana dijelaskan. Jadi inilah masanya sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah bersama-sama dengan saya sebagai pembimbing anda. Bukan dengan robot, dengan saya yang akan membimbing bacaan anda, insyaAllah, selain daripada mengikuti live yang kita bawakan ini. Kerana dalam live tersebut, dalam satu potong ayat, banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat. Tapi dalam buku yang saya tunjukkan di bawah ini, sahabat-sahabat dah dapat lihat, dalam buku yang ada dalam bawah ini, dia disusun mengikut tajuk. Satu tajuk, dibawakan contoh-contoh, dah habis nanti masuk tajuk yang lain. Saya buka sebarang soalan. Jika ada yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran,
Nanti sahabat-sahabat boleh ambil nombor telefon ini. Farhan, kalau boleh kita tunjukkan nombor telefonnya. Boleh WhatsApp kami, bagi tahu nak daftar. Nanti admin kami akan bantu untuk membuat pendaftaran dan kami akan mintakan alamat rumah anda untuk kami postkan buku tersebut dengan segera mungkin ke rumah anda. Jadi nombor telefonnya boleh sahabat-sahabat ambil, boleh tulis ataupun print screen. Habis live ni boleh terus WhatsApp 0111-621-7797. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Hasnah Mat kata. Dia kata, terima kasih Ustaz dan tim Fatih atas bimbingan dan perkongsian ilmu hari ini dengan audio yang sangat jelas. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang lain ya. Jika saya buka sebarang persoalan bagi mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, tanya sekarang. Tumpang saya duduk bersedia nak menjawab ni. Kalau ada apa-apa yang persoalan terbuku dalam fikiran, nak tanya bagaimana nak buat pendaftaran ke, nanti jangan bimbang sahabat-sahabat. Saidah Ahmad kata, ya Ustaz, kita berguru dengan Ustaz walaupun dengan handphone sebab sangat membantu bagi saya yang pergerakannya terbatas. Betul. Kita ada juga ahli cepat Quran kita yang mana dia maklumkan kepada kita dia kaki dia tak ada, duduk atas kursi roda. Sudah tentulah orang yang begini kalau dia nak keluar pergi mengaji ke pusat-pusat pengajian yang ada, mungkin pergerakannya agak terbatas. Begitu juga dalam pergerakan yang terbatas dalam PKP ini. Jadi banyak feedback-feedback yang positif yang kami terima. Alhamdulillah. Walaupun tidak kurang juga yang cuba untuk menghentam untuk orang kata apa, yang tak tahulah apa istilah yang patut saya gunakan di sini. Sama ada sabotaj ke ataupun sebagainya. Ala kulli hal, kita doakan kita diberikan kejernihan hatilah insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, ada soalan? Saya buka. Kalau tak ada soalan, kita akan tutupkan majlis kita dalam seminit dua ini. Saya nak bukakan soalan jika ada yang nak bertanya. Bagi mereka yang nak jadi ahli cepat Quran ya, boleh ambil nombor telefon itu ataupun komen nak jadi ahli. Siapa yang nak, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Saat lagi admin kami akan reply mesej tersebut, akan bagi link WhatsApp ke nombor yang tertera di bawah ini juga. Sahabat-sahabat akan boleh berkomunikasi dengan admin kami, Encik Farhan, insya-Allah di nombor yang tertera di bawah. Siapa yang berhajat untuk mendapatkan 2 buah buku dan menjadi ahli cepat Quran, di samping 2 buah buku dan rakaman tersebut, ahli cepat Quran akan diberikan dengan rakaman Al-Quran yang kita rakamkan. Begitu juga diberikan dengan nota ringkasan asas tajwid, e-book, dan juga diberikan konsultasi. Sahabat-sahabat akan dapat konsultasi eksklusif. Akan boleh set appointment dengan kita. Kita boleh buat video call walau di mana saja berada. Singapura, Indonesia, Brunei, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat berada di saat ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Tanya berdepan biar tahu jangan keliru. Bagus tagline dia ni. Ada tak yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran? Saya bersedia. Buku tu saya ajar untuk cucu saya Ustaz. Alhamdulillah. Teruskan. Yang mana yang ada buku tersebut, boleh terus gunakan ya. Ada tak faham tentang mana, boleh hubungi kami. Jangan malu. Ada yang komen Ishaq bin Mat Saleh nak jadi ahli. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah kalau boleh Ishaq Saleh, nanti admin kami akan bagi jawab pada mesej tersebut, akan bagi link WhatsApp, nanti boleh berkomunikasi dengan dia. Boleh ajukan sebarang persoalan. Ada tak yang lain yang ada soalan? Nak jadi ahli boleh bila kan Ustaz? Boleh, betul. Nak jadi ahli bila-bila apa boleh. Tapi kalau mula hari ini, daftar hari ini, esok kami akan postkan buku ke rumah anda. Jadi nak jadi ahli, Alhamdulillah. Siapa yang berhajat boleh komen di bawah nak jadi ahli. Ada yang komen saya dah bayar yuran dah. Alhamdulillah. Kalau Puan Azizah belum dapat lagi buku, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Okey, boleh hubungi nombor ini. Nanti tanya buku tersebut dah dipost ke belum. InsyaAllah kami akan proses segera mungkinlah. Selalunya 1 hari saja selepas pendaftaran kita akan post buku. Kecuali pada hari Ahad. Kerana yang mana mendaftar hari Ahad, kecuali pada hari Sabtu. Kerana mereka yang mendaftar hari Sabtu, kita akan post hari Isnin. Baik. Saya buka sebarang persoalan. Kalau ada yang nak
Ataupun ada yang tak tahu macam mana nak print screen nombor ini, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, insya-Allah. Dalam buku ini sangat-sangat mudah. Kalau boleh, Fan, ada tak yang PowerPoint, kalau kita buka boleh tak PowerPoint yang kita buat yang belum itu, yang nama saya kata Jawa itu. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cuba untuk nak dapatkan, boleh masukkan ataupun kena masukkan dulu Oh, okey. Saya buka sebarang persoalan untuk menjawab sahabat-sahabat di samping itu. Kalau ada yang berhajat, khususnya mereka yang nak jadi ahli, kalau ada persoalan yang orang kata apa, bermain di benak fikiran, macam mana untuk membuat pendaftaran, insya-Allah, ataupun sebarang persoalan. Betul. Okey, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kandungan dalam buku ini menggunakan kata kunci yang sangat mudah diingat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini merupakan pelajaran pertama. Kalau boleh saya tunjukkan sekejap kita cuba nak dapatkan konten daripada buku asas dan tajuk. Itu sangat mudah. Sangat-sangat sesuai untuk mereka yang nak belajar daripada asas ataupun mereka yang nak memperingati kembali pelajaran-pelajaran daripada asas. Kenapa? Kerana kalau ni saya tunjuk sepintas lalu lah kepada sahabat-sahabat yang berhajat nak jadi ahli ataupun yang dah jadi ahli nanti boleh lihat kembali. Dia menggunakan kata kunci. Perkataan pertamanya bukan alif ba ta, bukan a ba ta, tapi rangkuman kata daripada 4 huruf yang menjadi satu kata. Nama saya. Jadi mereka akan belajar perkataan ini 4 huruf dahulu. Dibelajar huruf-huruf itu berpisah. Kemudian akan belajar bagaimana huruf itu jika bersambung. Kemudian akan masuk ke dalam kata kunci yang kedua. Saya tunjuk sepintas lalu kalau kita tidak ada masa untuk kita nak bacakan kesemuanya. Kata Jawa. Ini kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua sangat mudah. Nama saya yang pertama, yang keduanya kata Jawa. Jadi mereka akan belajar balik. Sangat sesuai untuk mereka yang nak belajar daripada asas ataupun mereka yang nak menguasai kembali ataupun mengingati kembali hukum tajwid mungkin yang pernah dipelajari sebelum ini. Kemudian mereka akan belajar tentang membuat pelatihan pada kata kunci nama saya, kata Jawa. Kemudian nanti akan masuk ke dalam kata kunci yang seterusnya, iaitu kata kunci kata roha. Ini kata kunci yang ketiga, kata roha. Dan setelah itu mereka akan masuk ke dalam kata kunci yang kedua, yang keempat, adalaba. Jadi inilah 4 kata kunci yang akan dipelajari. Kemudian akan belajar baris bawah, baris depan, 2 harakat, tanda mati dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang berhajat nak jadi ahli, boleh komen nak jadi ahli, insya-Allah Muhammad Kamal, pihak kami akan balas WhatsApp tersebut. Ataupun Muhammad Kamal boleh ambil nombor yang kita bagikan tadi, insya-Allah Saya buka sebarang persoalan kalau ada yang nak tanya. Daripada mana pun dijemput untuk menjadi ahli Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, Semenanjung Malaysia, ataupun mereka yang faham bahasa Melayu yang tinggal di mana-mana negara pun, insya-Allah boleh sertai kita untuk menjadi ahli cepat Quran. Kita berikan 2 buah buku ini. 2 buah buku ini kepada anda. 2 buah buku ini akan dikirimkan kepada anda beserta rakamannya dan juga mendapat konsultasi daripada kita. Ada persoalan tak faham di mana tentang buku ini ataupun tentang Al-Quran, boleh set appointment dengan pihak kami. Pihak kita boleh buat video call, insya-Allah. Kita telah menerima video call juga daripada banyak mereka yang telah menjadi ahli cepat Quran yang set appointment dengan kita, yang minta untuk kita perdengarkan bacaan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya bersama-sama, insya-Allah, di page Facebook Fatihah Learning Center. Sekali lagi, mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, jangan bertangguh untuk membuat kebaikan. Mungkin inilah masa dan ketikanya yang paling tepat untuk anda mendaftar menjadi ahli cepat Quran, kerana tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali saja seumur hidup. Dengan yuran keahlian serendah RM270 seumur hidup, anda akan mendapatkan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran, nota ringkasan tajwid, konsultasi daripada kami dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jadi insya-Allah
Sampai kita berjumpa lagi. Yang berhajat komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera tadi, ataupun boleh terus pergi buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Ada kita tuliskan websitenya di yang lalu di bahagian atas ni. Itu layari www.cepatquran.com, itu boleh lihat di situ. Itu websitenya, sahabat-sahabat boleh pergi ke situ insya-Allah. Saya rasa setakat itulah dahulu. Yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu adalah daripada kezaifan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.